Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera semua. Okay, baiklah. Ini adalah sesi pertama kita untuk kelas bagi kursus sosiologi pendidikan. Jadi saya perkenalkan diri saya dahululah. Nama saya Dr. Nur Azmina binti Muhammad Rashid. Boleh panggil saya Dr. Azmina. Saya merupakan pensyarah dari Fakulti Pembangunan Manusia dan bilik saya, ofis saya terletak di Blok 9 arah 1. Okay. Whenever you want to see me, just datang sahaja. Okay. Okay, untuk hari ini saya akan perkenalkan kepada anda semua apakah itu kursus sosiologi pendidikan. Okay, kita akan tengoklah hari ini proforma, course learning outcome, apa lagi kita tengok pada tugasan dan juga apa ni kita panggil weightage dia lah, okay, percentage daripada tugasan tersebut. Okay, sebelum tu saya nak ingatkan sekali lagi hari tu saya dah announce dalam group kan berkenaan buku ni. Okay, jadi buku ni adalah buku yang saya gunakan untuk kelas ini. Okay, ini adalah buku yang akan kita refer lah bagi untuk kursus ni. Jadi segala kandungan, segala apa yang saya ajar untuk kelas ni saya akan refer kepada buku ni. Okay, seeloknya anda semua beli buku ni. Kalau tak nak beli, ini adalah optional, pilihan. Kalau rasa buku ni tak mampu nak beli satu seorang, boleh share dengan kawan-kawan. Jadi untuk setiap kumpulan saya nak seorang leader, ketua akan kelak nama siapa yang nak beli buku ni. Okay, bila you dah listkan nanti bagi kepada saya dan saya akan proceed kepada pembelian lah, kita buat order. Okay, jadi buku ni harga dia adalah RM30 sahaja. Buku ni lengkap lengkap dengan setiap bab yang kalau saya ajar, saya tidak akan ajar menyeluruh. Okay, kalau anda nak faham lagi apa yang saya ajar tiap-tiap minggu tu, please read this book. Okay, and then buku ni juga ada latihan-latihan dia lah. Okay, macam mana nak jawab soalan-soalan untuk you punya pengukuhan lah untuk setiap topik dalam kursus ni. Okay, jadi ketua bagi setiap kumpulan sila kumpul nama siapa yang nak beli buku ni. Okay, this one, sosiologi pendidikan. Okay, buku ni juga ditulis oleh kita punya lecturer, OPSI punya lecturer, iaitu Cik Abu Bakar Yusof, Dr. Izzazul, iaitu penyelaras kita punya kursus ni, dan juga Dr. Zaini Abdullah. Okay, sila collect nama dan bagi dekat saya nanti. Alright, okay, so itu sahaja berkenaan buku. Jadi hari ni saya akan perkenalkan anda dengan apa itu sosiologi pendidikan. Okay, kursus apa yang kita kena buat dengan kursus sosiologi pendidikan ni. Okay, let me share the screen first. Okay. Okay. Ya. Betul. Okay. Okay, dekat sini apa yang dalam skrin ni adalah proforma kursus bagi subjek ataupun kursus sosiologi pendidikan yang berkod. Okay, kod dia adalah KPS 3023. Pastikan anda semua telah mendaftar untuk kursus ini. Okay, jadi untuk kursus ni kita ada nilai kredit dia adalah 3 jam kredit. Jadi setiap minggu kita akan jumpa satu kali saja perjumpaan, tetapi adalah masa 3 jam. Okay, alright, so sinopsis untuk kursus ni. Okay, kursus ni membincangkan aspek sosiologi pendidikan meliputi pelbagai pengetahuan dan kemahiran tentang aspek sosio-budaya dan ekonomi masyarakat. Okay, boleh bayangkan tak?
Okey, kursus ni dia bincang tentang masyarakat, budaya, apa yang kita dah lalui sepanjang kita hidup ni. Okey, macam saya dah 37 tahun hidup, so saya dapat lihatlah apa sosial, apa yang berlaku dalam sosial kita. Okey, masyarakat kita macam mana perkembangan ekonomi. Okey, tetapi untuk kursus ni kita akan tengok dari sudut pendidikan. Okey, faham? Okey, pelajar akan mempelajari pelbagai teori dan praktis sosiologi pendidikan dalam pengurusan pembelajaran, merangkumi pengurusan organisasi, kepimpinan, tingkah laku, sumber, teknologi, budaya dan keupayaan dalam konteks sebenar di institusi pendidikan. Okey, maksud institusi pendidikan kat sini di sekolah, di universiti, di college, okey? Apa yang berlaku tentang organisasi sesebuah universiti, okey? Apa yang berlaku tentang kepimpinan dalam sesebuah sekolah? Macam mana pelantikan guru penolong kanan? Macam mana pelantikan pengawas? Okey? Kita tengoklah nanti. Alright, pengetahuan ini akan menghasilkan pelajar yang berupaya mengurus aktiviti pembelajaran dengan lebih berkesan dalam bilik darjah yang terdiri daripada pelbagai murid dengan latar belakang berbeza, sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi sebagai seorang guru yang bagus, anda perlulah mengenal pelajar anda ataupun murid anda ni secara dekat. Okay, contohlah, as a future teacher, okay, nanti you bayangkanlah you akan ada dalam kelas tu 30 orang pelajar, 30 orang murid. Okay, jadi nak tak nak you kena kenal you punya pelajar. Apa dia punya latar belakang keluarga, macam mana dia punya latar belakang keluarga. Okay, macam mana keluarga dia punya sumber pendapatan. Okay, dan kita tengok apa lagi, minat mereka, macam mana aktiviti harian mereka. Okay, kerana semua ni akan mempengaruhi pendidikan seseorang murid tersebut. Okay, jadi ini hanyalah introduction sahaja, pengenalan sahaja. Jadi untuk tahu lebih detail, kita akan belajarlah minggu demi minggu tentang perkara ini. Okay. So kursus ini adalah sangat penting bagi seseorang cikgu. Okay, you akan jadi cikgu kan nanti. So you kena tahu sosiologi dalam pendidikan. Okay, macam mana macam saya cakap tadi lah, macam mana perkembangan sosial seseorang murid itu. Okay, kalau you nampak student you setiap kali you ajak buat presentation, dia asyik takut. Okay, gementar je. So you kena selidik kenapa. Kenapa dia jadi macam ni? Adakah disebabkan oleh keluarga? Adakah disebabkan oleh kurangnya self-confidence? Okay, self-confidence kurang. Kenapa self-confidence kurang? Okay, kenapa? Tengok dari side lain pula. Okay, faham? Okay, so untuk this course, untuk kursus ni, kita ada ramai pensyarah yang mengajar, seramai 21 orang. Okay, jadi nama saya pun kat sini lah. Okay, Dr. Asmina. So kalau you ada apa-apa masalah, kalau you kenal mana-mana pensyarah ni, boleh saja pergi refer pada mereka ataupun lebih bagusnya refer pada saya dululah. Okay. Okay. Untuk pengambilan kursus ni adalah bagi pelajar semester 2 tahun pertama. Okay, ini adalah senarai hasil pembelajaran ataupun course learning outcome bagi kursus ni. CLO 1, course learning outcome 1 ialah untuk membincangkan teori sosiologi dalam konsep asas pengurusan pembelajaran. Okay, macam mana teori-teori ini dapat mempengaruhi pengurusan pembelajaran murid. Okay, baik. Dan kemudian kita ada CLO 2, mengaplikasi ilmu sosiologi dalam aspek pengurusan di institusi pendidikan. Nampak tak?
pengurusan pembelajaran dan dia jump kepada institusi pendidikan. Dia lebih besar lah macam mana pengurusan dalam institusi pendidikan. Okay. Dan kemudian kita akan bincangkan aspek sosioekonomi dan budaya masyarakat dalam konteks pendidikan. Dan kita akan jump kepada ekonomi dan budaya. Nampak tak? Dia lagi besar. Dia punya skop dia. Dan kemudian CLO 4 mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran mengenai sosiologi pendidikan dalam pengurusan pembelajaran dalam konteks pendidikan. Okay, dan lepas you dah tahu teori, lepas you dah tahu macam mana nak applykan sosiologi pendidikan ni dalam pengurusan institusi, dan lepas you tahu macam mana sosio budaya, sosioekonomi dapat bagi kesan kepada masyarakat, dan kemudian CLO yang paling tinggi adalah kita akan tengok macam mana kebolehan kamu semua untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dah belajar ni dalam konteks pengurusan pembelajaran dan pendidikan. Okay? Ada tak you faham? Apa yang you faham sebenarnya? Alright. Dan ini adalah pemetaan lah. Okay, untuk ni tak apa. Saya bincangkan yang lain. Okay, ni adalah PLO, Program Learning Outcome. You boleh bacalah nanti. Okay, untuk proforma kursus ni telah dimuat naik dalam MyGuru. Okay, sila dapatkan dalam MyGuru. Nanti you boleh baca in detail lah. Okay, so untuk topik setiap minggu kita akan listkan lah kat sini. Okay, jadi kesemua ada 14 minggu. Okay, untuk minggu pertama ni saya hanya akan menerangkan dari sudut pengenalan kursus sahaja. Okay, minggu kedua nanti saya akan muat naik video tentang topik pertama. Okay, topik pertama adalah sosiologi dalam pembelajaran. Sosiologi dan pembelajaran. Memahami perspektif sosiologi. Okay. Okay, itu sahaja untuk proforma. Okay. Ini adalah reference. Nampak tak? Senarai rujukan yang utama adalah buku yang saya suruh beli tadi. Okay, jadi segala soalan peperiksaan, segala nota-nota adalah berpandukan buku ini. Jadi saya amat menggalakkan anda semua untuk membeli buku ini. Okay. Right. Next kita akan pergi kepada, nampak tak? Okay. Panduan pentaksiran kursus. Pentaksiran adalah evaluation. Okay. Okay, ini dah terangkan tadi CLO. Kemudian kita akan pergi kepada Okay, untuk tugasan. Okay, untuk kursus ni kita ada 3 tugasan utama dan 1 final exam, peperiksaan akhir. Untuk tugasan kita ada kerja lapangan, kita ada presentation, persembahan video dan juga kita ada forum. Okay, kerja lapangan dan juga video presentation adalah berkumpulan dan juga berkait rapat. Okay, dia ada kesinambungan lah. Okay, dan bagi forum adalah individu. Nanti saya akan terangkan. Dan untuk final exam, pada minggu akhir nanti kita akan ada final exam. Soalannya adalah hanya berbentuk objektif sahaja. Okay, multiple choice question. Sebenarnya multiple choice question ataupun soalan objektif adalah lebih sukar berbanding soalan subjektif. Okay, kalau subjektif, you jawab ada jawapannya hampir-hampir pun kita sebagai lecturer kita boleh timbang tara lagi. Kita boleh tengok lagi. Kita boleh bagi markah kesian, cari lagi isi-isi. Tetapi
Kalau soalan objektif, kalau jawapannya A tapi you jawab B, is automatic akan salah. Okay? Itu adalah kekurangan ataupun risiko. Baik. Okay, untuk kerja lapangan bagi subjek ini adalah 20 markah daripada 100 markah. Okay, 20%. Okay, rasional dan konteks sosiologi pendidikan. Kerja lapangan merupakan komponen pentaksiran yang membolehkan pelajar menghubungkan teori sosiologi dengan realiti pendidikan di Malaysia. Melalui kajian lapangan di institusi pendidikan sebenar, pelajar akan menganalisis bagaimana konsep sosiologi seperti struktur sosial, stratifikasi, kuasa, budaya sekolah dan interaksi sosial mempengaruhi pengurusan dan organisasi sekolah. Okey. Pengalaman ini membolehkan pelajar memahami sekolah bukan sekadar sebagai institusi akademik tetapi juga sebagai institusi sosial yang mencerminkan nilai dan dinamik masyarakat yang lebih luas. Okey, faham? Jadi skop untuk kerja lapangan ni adalah sebenarnya you perlu jalankan kajian. Kajian tentang inilah, okay, struktur sosial, stratifikasi, kuasa, budaya sekolah dan interaksi sosial. Okay. Ini adalah kerja berkumpulan ya. Make sure you all ada kumpulan masing-masing. Boleh? Ataupun you nak I tetapkan kumpulan pun boleh. Nanti minggu ketiga waktu kelas fizikal kita akan kumpul nama kumpulan. Okay? Siapa yang tak ada kumpulan lagi saya akan tetapkan. Ataupun memang semua nak saya tetapkan, kita akan buat nanti. Okay? Alright. Okay. Skop dan fokus kajian. Okay. Kerja lapangan ni memfokuskan kepada aspek sosiologi dalam pengurusan institusi pendidikan. Pelajar perlu memilih satu daripada topik berikut yang berkaitan dengan sosiologi pendidikan. Okay, ini adalah antara topik untuk kajian lapangan lah. Jadi kamu semua boleh pilihlah antara topik-topik ini. Okay. Pengurusan pembelajaran bilik darjah. Pengurusan pembelajaran sumber dan bilik pembelajaran. Pengurusan murid, bimbingan, pementoran dan penasihatan. Kepelbagaian murid, memahami kepelbagaian budaya. Kepelbagaian murid, meraihkan murid dengan kepelbagaian budaya. Okey, ini adalah contoh. Kalau ada lagi topik-topik yang you rasa menarik, okey, menarik dan you rasa penting untuk kita kaji dari segi sosiologi pendidikan, nanti just let me know, okey? Kita akan listkan kumpulan satu apa topik dia dan saya akan bagi approval. Kalau sesuai saya akan luluskan, kalau tak sesuai saya tak akan luluskan. Mungkin you tak nampak dari sudut sensitivity ataupun anything lah, okay, racism ke, okay. Jadi saya perlu tapis dahulu you all punya tajuk sebelum you proceed untuk jalankan kajian. Okay. Okay, baiklah. Garis panduan pelaksanaan, pemilihan tapak dan topik. Okay, pilih salah satu sekolah atau institusi pendidikan sebagai tapak kajian. Topik yang dipilih mesti berkaitan dengan sosiologi pendidikan dan relevan dengan konteks Malaysia. Okay, mana tapak yang you nak pilih? Contoh, you nak pergi ke sekolah menengah Slim River, okay, SMK Slim. Okay, you tengoklah kat situ apa topik yang you nak kaji. Contoh pengurusan pembelajaran, macam mana bilik darjah ni cikgu-cikgu ni uruskan. Siapa yang uruskan, bagaimana the process, okay. And then kalau you nak pilih UPSI, okay, pilih salah satu topik yang berkaitan.
Okay, janganlah pilih UPSI. UPSI ni besar tau. I bagi contoh, you pilihlah satu fakulti. Contoh fakulti pembangunan manusia. Okay, macam mana pengurusan di fakulti ini. Okay, nanti you tengoklah. Kemudian pengumpulan data. Gunakan sekurang-kurangnya satu kaedah pengumpulan data. Sama ada nak temu bual dengan pentadbir atau guru, pilih mana-mana guru, mana-mana pentadbir. Okay, dekat sini saya nak jelaskan, saya nak tegaskan kalau you semua nak buat appointment ataupun temu janji untuk temu bual dengan pentadbir ataupun guru, sila patuhi kita panggil apa ya, sila patuhi tata cara, tata tertib untuk menghubungi seseorang. Okay, mulakan dengan email ataupun mulakan dengan teks, okay, pesanan ringkas. Jangan terus call. Let's say you nak contact salah seorang kaunselor dekat sekolah menengah Slim River, Slim. Okay, dan you dah dapat dah nombor telefon dia daripada pejabat sekolah. You nak approach dia. Jangan terus call. Okay, perkenalkan diri dulu menerusi WhatsApp. Okay, create dulu ayat. Kalau tak reti sangat, gunalah bantuan ChatGPT. Macam mana nak approach orang. Kenalkan diri, you dari mana. Okay, kalau boleh sebutkan detail. Okay, berapa orang pelajar dalam kumpulan, kenapa you nak tanya ini, kenapa you nak tanya itu, untuk apa you nak approach dia tu. Okay, bagi detail supaya orang yang you approach tu tidak tertanya-tanya dan tidak berasa tersinggung. Sebab sangat banyak saya jumpa pelajar yang tak reti adab untuk dalam approach guru ataupun pensyarah. Okay, pensyarah ni dia tak simpan semua contact number you all. Tahu tak? Dia hanya tahu pelajar. Tapi you all buat pensyarah tu macam dia dah kenal you all dah. Okay, pensyarah ni ada beribu pelajar. Itu pensyarah baru. Kalau pensyarah lama, beratus ribu. Manalah nak tahu, manalah nak ingat, nak save contact. Memang lambat lah lagi, kan? Jadi approach tu dengan tata cara yang betul. Kalau ada email mereka, email dahulu, perkenalkan. Assalamualaikum, Puan ni, saya ni dari ni. Nak jalankan ni. Cerita detail. Okay, akhir email tu cerita bagi tahu terima kasih. Terima kasih tu penting. Dia respon ke, dia tak respon ke, terima kasih dahulu. Okay, faham? Okay, bel pula. Tak apa. Okay, next is pemerhatian amalan pengurusan. Okay, kita ada sekurang-kurangnya satu kaedah pengumpulan data, iaitu temu bual dengan pentadbir atau guru. You nak interview mereka ataupun you nak buat observation. Okay, pemerhatian amalan pengurusan. Contoh, you nak tengok pengurusan di bilik guru. Macam mana bilik guru ni? So, you duduklah situ, minta kebenaran daripada pengetua. Nak buat pemerhatian dalam bilik guru. Macam mana bilik guru punya pengurusan ataupun mesyuarat. Okay, duduk kat situ. Duduk dalam masa 2 minggu ke, tengok atas keperluan apa yang you nak kaji, perhatikan. Make sure ada senarai itulah. Okay, senarai pemerhatian. Kemudian tinjauan soal selidik kepada pelajar dan guru atau guru. Okay, soal selidik adalah survey lah. So kalau survey, dia tidak sama dengan temu bual. Kalau temu bual, you directly tanya orang tu. Faham kan? You directly tanya. So, you punya responden, you punya orang yang you nak temu bual tu, sampel dia tu
adalah kurang daripada sampel soal selidik. Okay, soal selidik mungkin you kata you nak soal selidik ataupun menjalankan kajian survey ke atas pelajar tingkatan 5 di sekolah SLIM, SMK SLIM. Okay, tingkatan 5. Make sure tingkatan 5 tu adalah keseluruhan tingkatan 5 untuk survey. Tapi kalau you kata nak buat temu bual dengan pelajar tingkatan 5, tak semestinya semua. Okay, mungkin you ada beberapa orang sahaja. Okay, temu bual tingkatan 5. Mungkin you ambil 3 orang pelajar yang mempunyai pencapaian tinggi, 3 orang pelajar yang mempunyai pencapaian sederhana dan 3 orang lagi pelajar yang mempunyai pencapaian yang rendah. Okay, dekat situ kita boleh bezakan. Okay, ini semua adalah bergantung kepada topik ataupun objektif kajian nantilah. Dan analisis dokumen dasar sekolah ataupun you nak tengok dokumen-dokumen yang sekolah simpan, file-file. Okay, jadi ini pun kena minta kebenaran daripada pihak sekolah. Contohlah, I bagi contoh, you nak tengok pengurusan pembelajaran bilik sumber ataupun perpustakaan. Okay, jadi you nak tengok dokumen-dokumen yang berkaitan, macam mana pelantikan pengawas bilik sumber, macam mana penyusunan buku-buku, macam mana waktu operasi. Okay, semua tu adalah didokumenkan oleh mereka. Jadi you nak dapatkan dokumen-dokumen tersebut, minta kebenaran. Okay, dan bila mereka dah bagi, pastikan you tak bawa balik dokumen tersebut. Okay, buat dekat situ sahaja. Kalau tak sempat siap, datang lagi. Okay, risiko you bawa balik dokumen-dokumen tu adalah rosak, hilang. Nanti siapa yang kena? Kita yang kena kan? Kamu yang kena. Mungkin kena saman, kena marah, kena warning. Okay, so saya tak nak elakkan benda-benda yang macam tu. Sila pastikan tata cara pengendalian kajian ni dibuat dengan betul dan beretika. Okay. Apa yang you dapat daripada mereka, pulangkan balik seperti keadaan sedia kala. Okay. Okay, kemudian pastikan data dikumpul secara beretika dengan mendapatkan persetujuan termaklum peserta. Okay. Analisis menggunakan teori sosiologi. Analisis data yang dikumpulkan mesti menggunakan sekurang-kurangnya satu teori sosiologi yang relevan. Okay, untuk subjek ni kita ada banyak teori. Jadi pilih salah satu teori yang berkait rapat ataupun yang berhubungan dengan topik yang you pilih tadi. Objektif kajian yang you pilih tadilah. Okay, contoh kita ada teori funksionalisme, teori konflik atau teori interaksionalisme simbolik. Okay, banyak lagi teori sebenarnya. Sebab tu I sarankan you beli untuk you refer sendirilah, kebaikan untuk you punya kajian juga. Okay, hubungkaitkan dapatan lapangan dengan teori dan konsep yang dipelajari dalam kursus KPS 3023. Okay, penulisan laporan akademik. Okay, bukan hanya jalankan kajian, tapi apa yang you dah kaji tu you perlu laporkan secara akademik. Kalau orang kata kita buat kajian dan kita bukukan, itu adalah tesis kita. Okay, tesis tu kita adalah laporan akademik. Okay, untuk subjek ni you punya pengenalan kepada kajian. Okay, sikit saja ni. Okay, nanti you sambung belajar dalam peringkat master, PhD, lagi lah. Ini adalah permulaan. Nak ajar you all semua macam mana nak buat, kita panggil apa? Nak buat kajian dengan betul dan beretika. Alright, penulisan laporan akademik. Menghasilkan laporan akademik yang komprehensif mengikut format yang ditetapkan dalam lampiran A
Laporan mesti menunjukkan keupayaan pelajar untuk menghubungkan teori sosiologi dengan amalan pengurusan pendidikan. Okey, setiap teori yang you pilih tu mestilah berkait rapat dengan topik yang you pilih. Permasalahan yang you pilih tadi. Okey? Faham? Okey. Baiklah, ini adalah rubrik pemagahan bagi laporan akademik tadi, laporan kerja lapangan. Setiap kriteria dinilai dengan skala 1 hingga 4, jumlah markah dikira daripada 20. 5 kriteria darab 4 markah sama dengan 20. Jadi satu ni, okay, kalau you dapat 1 maknanya you perlu penambahbaikan lah. Okey, kriteria dia adalah pemilihan topik dan pengenalan. Sebab tu I cakap perlu dapatkan kelulusan ataupun approval saya dahulu sebelum you mulakan. Okey, mulakan kajian. Jadi setiap topik ni kita akan tengok adakah ia berkait dengan teori-teori sosiologi pendidikan. Okey? Okey, dan kriteria kedua adalah metodologi dan pengumpulan data. Kesesuaian untuk kajian sosiologi. Sesuai tak metod yang you pilih? Contoh, you cakap you nak buat observation pemerhatian terhadap pengurusan bilik sumber. Tetapi you menggunakan instrumen temu bual. Okay? So nampak tak tidak selari kat situ. Okay? Metodologi cakap nak buat pemerhatian tapi you buat survey. So Ausliday. Okay? Jadi pastikan ia berkait rapat dan juga kesesuaian tu adalah sesuai lah. Okay? Tidak lari. Kemudian kejap, ada lagi tepi ni. Okay, dapatan dan analisis penerapan teori sosiologi. Okay, apa hasil daripada kajian yang you dah buat tu? Dapatan ni data lah. Macam mana you analyse data tersebut? Okay, macam mana you analisiskan semua data-data interview ataupun soal selidik, observation, macam mana? Nak tengok betul ke tak cara you analisis data tersebut. Baiklah. Dan juga penyerapan teori sosiologi. Okay, lepas you dapat data, you dah dapat result, macam mana you relatekan dengan, you hubung kaitkan dengan teori. Okay, ini dalam kita tengok pada perbincangan dan implikasi. Okay, you bincangkan data yang you dapat tu, you relatekan dengan teori ni. Relevan ke tak teori ni terhadap kajian you? Ataupun data yang you dapat tu bercanggah. Kalau bercanggah tak semestinya kajian you tu salah. Okay, pastikan you ada data sokongan untuk menyokong dapatan kajian tersebut. Okay. Perbincangan dan implikasi terhadap amalan pengurusan pendidikan. Okay. Semua data, semua result yang you dapat tu bincangkan secara detail, secara mendalam dan relatekan apa implikasi untuk pendidikan pada masa hadapan. Okay. Format teknikal dan juga organisasi. Okay, ni adalah format lah, kita akan tengok nanti format dia. Okay, sekejap. Nanti I bagi dekat dalam kelas lah, lampiran A ni, format ni. Okay. Kemudian itu adalah kajian, itu adalah laporan. Laporan kajian lapangan tu saya nak anda hantar dalam 2 bentuk. Satu dalam bentuk soft copy, iaitu you perlu upload dalam My Guru, dan satu lagi dalam bentuk hard copy. Okay. Hantar kepada saya. Nanti saya akan bagi due date-nya bila. Okay.
hantar dekat bilik saya. Okey, kemudian pembentangan video. Pembentangan video ni adalah 20 markah juga, sama dengan kajian lapangan tadi. Okey, rasional dan konteks sosiologi pendidikan. Pembentangan video merupakan platform komunikasi yang membolehkan pelajar berkongsi dapatan kajian lapangan mereka secara kreatif dan bermakna. Melalui pembentangan ini, pelajar berlatih menyampaikan analisis sosiologi mereka kepada rakan-rakan sekaligus membuat refleksi bagaimana pengetahuan sosiologi membantu mereka memahami dan menguruskan persekitaran pendidikan yang pelbagai. Pembentangan ini melatih kemahiran komunikasi profesional yang penting bagi bakal pendidik. Jadi untuk video ni adalah dalam kategori CLO 4, iaitu you applykan pengetahuan dan kemahiran you tu ke dalam video. You tunjukkan, you terjemahkan apa yang you faham tentang kajian yang you dah buat tu, apa hasil dia, you tunjukkan, you presentkan dekat semua orang. Okay? Okay, keperluan kandungan video. Video pembentangan hendaklah merangkumi komponen berikut mengikut turutan. Okay, pastikan mengikut turutan. Okay, saya tak nak tiba-tiba video you tu, you dah present result dah. Okay, result dulu baru intro. Tak nak macam tu. Okay, nanti akan pening. Okay, saya lupa nak cakap. Okay, pembentangan video ni adalah merupakan video yang video ni adalah hasil daripada kajian yang you dah buat tadi. You dah siapkan kajian kan? Then you translatekan dalam video. Ini mengikut kreativiti lah. Macam mana you nak buat. Saya tak nak video you interview pelajar, interview guru. Tak nak macam tu. Saya nak, apa yang saya nak adalah proses kajian yang lengkap tersebut. Okay? Tapi berdasarkan kreativiti kumpulan masing-masing. Macam mana you nak buat? Pastikan muka ataupun wajah semua ahli kumpulan ada dalam video tersebut. Okay? Mungkin you nak buat you daripada intro pengenalan tu, you masukkan, you ambil gambar macam mana permasalahan itu, apa masalah sebenarnya. Okay? Tapi you masukkan voice over, suara latar, masukkan muzik, dan you selit-selitkan lah, ada suara latar, ada suara you bercakap dengan cikgu, ada suara apa lagi, ada muzik. Itu berdasarkan you all punya kreativiti. Okay? Okay, ni sorry. Ini adalah turutan video pengenalan. Minit ni tak kisah, asalkan tak lebih daripada 15 minit. Okay, pengenalan, perkenalkan diri dan institusi kajian tanpa mendedahkan identiti peserta. Kalau you cakap you tengah interview pelajar ataupun guru, make sure video yang you shoot tu tidak menunjukkan muka mereka. Rahsiakan. Okay, ini adalah untuk menjaga etika lah, untuk menjaga privasi mereka. Faham? Ataupun you shoot dari depan tapi you blurkan muka mereka. Okay? Perkenalkan diri dan institusi pendidikan tanpa mendedahkan identiti peserta. Diri you, institusi you, okey lah. You boleh perkenalkan diri you dulu, tapi untuk peserta ataupun responden tu kena rahsiakan. Nyatakan topik kajian, kaitannya dengan sosiologi pendidikan dan teori sosiologi yang digunakan dalam rangka analisis. Okay, proses kajian 2 hingga 3 minit. Okay, terangkan metodologi kajian lapangan yang dijalankan termasuk kaedah pengumpulan data dan teknik persampelan. Bincangkan cabaran metodologi yang dihadapi dan cara mengatasinya dari perspektif sosiologi. Okey, dapatan dan analisis sosiologi. Kemukakan penemuan utama yang menggunakan visual yang berkaitan. Contoh, you masukkan gambar, carta, video-video temu bual. Okey.
And then analisis dapatan menggunakan konsep sosiologi yang relevan. Okay. Contoh dia modal budaya, habitus, kuasa, sertifikasi, norma sosial. Okay. Bincangkan implikasi dapatan terhadap pengurusan pembelajaran dan kesejahteraan pelajar. Refleksi peribadi sebagai bakal pendidik. Okay, refleksi peribadi ni kat sini saya nak adalah individual. Okay, contoh 5 orang dalam satu group. Make sure setiap orang bercakap apa refleksi dia. Sebagai seorang pendidik kan, you all semua adalah bakal pendidik, 5-5 ni adalah bakal pendidik. Jadi terangkan apa yang you dapat daripada kajian yang you telah jalankan ni. Okay. Refleksikan pengalaman kajian lapangan dan bagaimana ia memperdalam pemahaman anda tentang peranan sosiologi dalam pendidikan. Bincangkan bagaimana pengetahuan sosiologi membantu anda sebagai pendidik dalam mengurus kelas yang pelbagai. Kongsikan pandangan tentang perubahan yang boleh dilakukan dalam amalan pengajaran anda berdasarkan dapatan kajian. Okay. Kesimpulan, ringkaskan perkara utama berkaitan sosiologi pendidikan yang diperoleh daripada kajian. Akhiri dengan persoalan dan atau cabaran untuk pemikiran kritikal rakan-rakan. Okay, mungkin you boleh utarakan satu persoalan untuk masa depan. Okay, you dapat hasil macam ni, lepas you tanya pula orang dalam video. Okay, jadikan ianya satu macam misteri lah. Okay, it's depend on your creativity. Okay, next kita pergi kepada mana? Where is it? Kejap ya. Okay, ni adalah rubrik pemakahan pembentangan video. Okay, ni ada kriteria dia. Kriteria dia mengikut turutan dah. Okay, organisasi kandungan dan juga proses kajian. Proses kajian ni ikut proses tak? Ikut step tak? Kalau jam sana, jam sini membuatkan saya pening, tak faham video you, kasih sikit lah markah you. Okay? Dapatan kajian dan analisis sosiologi. Okay, dapatan ni, you persembahkan tak dapatan tu. Mungkin dalam laporan, you elok je you persembahkan dapatan. Tapi dalam video, you tak buat pun. Okay? You tak tunjuk pun apa dapatan yang you dapat. Okay, dapatan mungkin dalam you punya kajian lapangan, laporan kajian lapangan, you persembahkan dapatan tu secara result nombor. Okay, nombor berapa persen kan. Tapi dalam video mungkin you boleh terjemahkan ataupun tunjukkan dalam bentuk video. Memanglah bentuk video dalam bentuk lain maksudnya. Okay, dalam bentuk you rakam scene ke. Okay, contoh you cakap lah dalam kajian lapangan ada 70% guru menggunakan 70% guru dalam sekolah ini menggunakan dokumentasi yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Okay, itu dalam kajian lapangan. It's nyata, jelas kat situ tertulis. Tapi dalam video mungkin you akan tak tulis, tapi you ambil gambar guru-guru. Semua guru tu tengah menggunakan, tengah membuat dokumentasi berdasarkan template sekolah bagi. Okay, tapi make sure you terangkan juga. Okay, terangkan dari segi voice over lah, ceritakan. Penceritaan yang jelas. Okay. Okay, refleksi peribadi sebagai bakal pendidik. Okay, ini kan adalah individual. Okay, nyatakan refleksi. Mungkin you boleh record muka you ataupun just suara sahaja. Okay, it's depend on your creativity lah. Kemahiran, persembahan dan penyampaian. Okay, macam mana you persembahkan. Okay, ni cara lah. Paling-paling tak cantik pun you punya persembahan, you just gunakan PowerPoint sahaja. Itu sahaja yang paling lemah lah, yang perlu, yang dapat satu ni. Okay, yang tak kreatif langsung, just guna PowerPoint sahaja persembahkan. Tapi kalau you olahkan you punya kajian lapangan tu
kepada video yang menarik macam orang buat filem, saya akan bagi markah yang tinggi. Okay. Kualiti teknikal dan elemen visual. Okay, macam mana kualiti dia? Mungkin video you tu tak ada suara, tersekat-sekat, tak boleh nak akses. So, akan dapat markah yang rendah. Sebelum submission, sebelum you bagi link video tu kepada saya, pastikan video tu dapat diakses. Okay. Okay, sini saya nak ingatkan video yang you hantar itu cuma bagi link YouTube. Okay. Upload, muat naik you punya video dalam YouTube dan dan you akan hantar link sahaja kepada saya dalam my group dan saya akan buka link tersebut. Okay. Saya nak elakkan daripada you menggunakan Google Drive untuk hantar link. Saya tak nak. Nanti adalah saya kena request access. Sebab tak allow untuk everyone. Tak nak benda tu. Okay, kalau ada benda tu terjadi, ada lagi yang degil bagi dalam bentuk Google Drive, saya akan bagi satu sahaja. Okay. Pastikan bagi link YouTube. Okay. Okay, ni adalah forum. Okay, forum ni adalah online iaitu dalam My Guru. Forum ni pun tinggi juga markah dia iaitu 20 markah. Rasional dan konteks sosiologi pendidikan. Forum dalam talian merupakan platform perbincangan akademik yang menggalakkan pelajar membincangkan isu-isu sosiologi pendidikan secara kritikal dan kolaboratif. Okay, bukan seorang-seorang Saya akan bagi tajuk forum, bagi topik, bagi isu dan permarkahan tu saya akan bagi berdasarkan respon ataupun jawapan yang you berikan. Okay, jawapan yang you berikan secara langsung kepada saya akan bagi 2 markah dan respon kepada kawan sekurang-kurangnya 2 orang. Contoh, Ali respon kepada topik yang saya bagi. Okay, dan Abu respon kepada Ali punya jawapan. Okay, mungkin dia komen, mungkin dia Abu ni bagi cadangan lain. Oh, saya tidak bersetuju dengan pandangan awak Ali. Okay, Abu cakap. Bagi saya macam ni. Macam itulah kita nak ada communication. Okay. Macam you all berbalas komen dekat TikTok lah. Macam itulah. Okay. Kena aktif. Jangan aktif dalam media sosial sahaja. Okay. Please aktif dalam kelas saya juga. Okay. Boleh. Jadi keseluruhan adalah 20 markah. Okay. Ciri-ciri respon yang berkualiti, pelajar digalakkan menghasilkan respon yang menunjukkan pemikiran sosiologi yang mendalam. Respon berkualiti dalam konteks sosiologi pendidikan merangkumi penggunaan konsep sosiologi yang relevan. Okay. Contoh sosialisasi, stratifikasi sosial dan lain-lain. Okay. Dalam analisis. Gunakan konsep yang relevan. Okay. Kaitkan teori-teori. Okay, kaitan antara isu yang dibincangkan dengan konteks pendidikan Malaysia termasuk sistem sekolah dalam aliran falsafah pendidikan kebangsaan dan dasar-dasar pendidikan terkini. Okay, jangan hanya bila saya bagi topik, jangan hanya respon macam ni. Saya bagi satu keterangan, you komen. Saya bersetuju doktor, dah habis. Tak nak. Okay, you kena olahkan dalam konsep-konsep tersebut. Okay, nyatakan you punya pendapat dari segi teori semua. Okay. Rujukan kepada teori atau tokoh sosiologi yang berkaitan. Okay, masukkan rujukan-rujukan. Sebab tu saya kata pentingnya beli buku ni. Buku ni banyak rujukan. Okay, you boleh baca. Okay, perbandingan dan persoalan kritis terhadap pandangan rakan sebaya berdasarkan perspektif sosiologi yang berbeza. Penggunaan bahasa akademik yang betul dan sesuai mengikut piawaian Dewan Bahasa dan Pustaka. Jangan menggunakan bahasa yang rojak. Jangan campur English dan juga Melayu. Kalau nak jawab dalam bahasa Inggeris, jawab bahasa Inggeris 100%. Kalau nak jawab dalam bahasa Melayu, jawab dalam bahasa Melayu 100%. Okey?
Dan paling saya tak nak adalah short form. Okay. Short form contoh yang, YG. Berdasarkan, BRDSAR. Tak nak. Okay, tak faham. Mungkin you faham, mungkin saya faham, mungkin orang yang nak baca tu tak faham. Okay. Sila menggunakan ejaan yang betul. Okey, garis panduan penting. Tarikh akhir. Semua respon mesti disiapkan sebelum tarikh yang ditetapkan oleh pensyarah. Respon yang lewat tidak akan dinilai melainkan ada alasan yang sah. Jadi untuk forum ni, saya akan tetapkanlah. Contoh, minggu depan saya akan bagi satu soalan forum. Saya cakap lah, okey. Forum ni akan ditutup sebelum kelas berikutnya. Contoh, you all kelas hari Selasa, hari Isnin malam tu saya akan tutup. Jadi siapa yang tak respon, tak ada markah. Okay. Keaslian, pelajar dikehendaki mengemukakan respon yang asli dan bukan salinan daripada sumber lain. Jangan copy paste, jangan tanya ChatGPT, jangan tanya Gemini. Okay. You all rasa you bijak untuk tanya ChatGPT ataupun Gemini, saya lagi 100 langkah bijak daripada you all. Jangan plagiat. Jangan tiru orang lain. Jangan copy and paste. Okay, kat sini you all kena ingat saya ni PhD dalam teknologi pendidikan. Everything yang berkaitan teknologi adalah hanya di hujung jari saya. Saya dapat tahu you all copy paste, you all buat sendiri, you all tanya ChatGPT, tu dalam tangan saya saja. Okay. Okay, quality. Bahasa. Semua respon hendaklah menggunakan bahasa Melayu yang betul mengikut piawaian Dewan Bahasa dan Pustaka kecuali terminologi sosiologi dalam bahasa Inggeris yang tiada padanan tepat. Okay. Kalau ada nak gunakan bahasa Inggeris, saya benarkan. Tapi gunakan bahasa Inggeris semuanya. Okay, kualiti respon kepada pensyarah dan respon kepada rakan sebaya mesti mengandungi hujah sosiologi yang substantif, bukan sekadar bersetuju atau tidak bersetuju. Macam saya cakap tadi lah, respon juga tapi hanya tunjuk ibu jari saja tanda bersetuju. Tak nak macam tu. Okay. Ini rubrik pemarkahan dia. Okay, nanti boleh baca lah. Respon kepada pensyarah, respon kepada rakan sekelas. Okay. Astagfirullah. Okay, peperiksaan akhir kita ada 40 markah. 40 markah, that's mean 40 soalan kerana ia adalah MCQ. Okay, soalan objektif. Okay, untuk soalan objektif ni dia hanya bincangkan tentang teori dan konsep dalam pengurusan pembelajaran lah, iaitu semua topik yang berkaitan dengan CLO1. Jadi pergi kepada course proforma tadi, tengok topik apa yang dalam CLO1, baca untuk final exam nanti. Okay. 40 soalan, tempoh dia adalah 1 jam, markah 40 markah. Tiada penolakan markah untuk jawapan yang salah. Sebab tu saya cakap salah. Betul. Tak ada belas ihsan. Medium kertas. Okay. Bahan digunakan tak ada bahan. Is closed book, not open book. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Rasanya tak ada dah kot. Okay. Okey, itu saja untuk pengenalan kepada kursus sosiologi pendidikan. Kalau ada apa-apa masalah, please let me know. Please tag saya dalam group. Jangan tag saya personal. Dalam group sahaja yang akan dilayan. Jangan personal kat saya, okey? Tak nak personal, tak nak email. Cuma tag sahaja. Kalau you nak call saya dalam office, okey, call. Panggilan telefon, sila jangan call saya menggunakan telefon bimbit, nombor telefon bimbit saya. Kalau you all tahu pun nombor telefon bimbit saya,
please don't call and I will reject if you call me. But kalau you nak call nombor office saya, extension saya adalah 6918. 6918. Okay? Bila-bila you nak call, bila I ada, I akan angkat. Bila I tak ada tu, berdering je lah, I takkan angkat lah. Okay? Bilik saya adalah sebelah student lounge, blok 9, arah 1, sebelah student lounge. Okay? Nampak tak tanda? Okay, you kan student lounge. You straight je lagi dekat tangga tu, you masuk dalam pintu kaca, you akan nampak nama saya situ lah, Dr. Nur Azmina. Okay? Anything kalau you nak tanya, kalau I ada dalam bilik, just datang sahaja. Sebelum datang, make sure you text me first. Okay? Jadi itu sahaja untuk hari ini. Untuk minggu pertama, pengenalan kepada kursus sahaja. Untuk minggu berikutnya, saya akan upload ataupun muat naik video tentang topik pertama kita lah. Okay? Dan minggu ketiga, kita akan jumpa face to face dalam bilik kuliah. Okay? Make sure bilik kuliah tu pastikan dapat jadual masing-masing ya. Make sure you punya bilik kuliah, lokasi tu tak silap, tak pergi tempat lain. Okay? Okay, itu sahaja. Anything, just text me in the group. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.